Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana yassir wa la tu'assir. Rabbana tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, dengan izin dan rahmat Allah, hari ini, petang ini kita dapat menyambung lagi ulasan atau bedah buku tentang 40 hadis hadis tentang keberkatan, ya. Iaitu hari ini kita lihat hadis yang ke-23. Tajuknya keredaan orang mukmin terhadap rezeki Allah. An Abil Ala ibn Shikhir haddasani ahadu bani Sulaim wala ahsabuhu illa qad ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Allah yabtali 'abdahu bima a'tahu faman radiya bima qasama Allah lahu barakallahu lahu fihi wa wassa'ahu wa man lam yarda lam yubarik lahu. Abu Al-Ala bin Ash-Shikir berkata, salah seorang daripada Bani Sulaim telah menceritakan kepadaku, dan aku tidak mengagaknya kecuali beliau telah melihat Rasulullah SAW. Katanya, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah akan menguji hambanya dengan apa-apa yang diberi kepadanya. Maka sesiapa yang redha dengan pemberian Allah kepadanya, maka Allah akan memberkatinya padanya dan meluaskannya lagi. Sesiapa yang tidak meredai pemberiannya, maka dia tidak akan memberkatinya. Hadis riwayat Ahmad. Jadi daripada hadis ini menunjukkan bahawa Rasulullah menceritakan tentang sesungguhnya Allah akan menguji seseorang hamba itu dengan dia beri dengan apa yang diberi kepadanya. Jika seorang tu redha dengan pemberian Allah, sama ada bentuk rezeki, kesihatan dan sebagainya, maka Allah akan berkatinya. Tetapi dan akan meluaskannya. Rezeki yang diberi walaupun sedikit dia redha, pangkat yang diberi ataupun pangkat tak naik ke apa ke kan, ya, pemberian anak-anak semuanya diredha, maka Allah akan berkat dan luaskan rezekinya. Siapa yang tidak meredai pemberiannya, maka dia tidak akan memberikannya, maka Allah tak akan memberkatinya. Jadi kalau siapa tak redha dengan pemberian Allah, rasa tak puas hati, ya, rasa tak puas hati dan ada sifat tamak dan sebagainya, maka Allah tak akan berkatinya. Ulasan hadis, sesungguhnya rezeki yang diberi oleh Allah hanyalah pinjaman kepadanya daripada Allah. Oleh itu kita sebagai Muslim seharusnya bersifat redha dengan pemberian Allah supaya mendapat keberkatan. Apa saja yang Allah beri, kita redha. Sama ada dari segi kesihatan, ujian, semuanya hendaklah kita redha. Begitulah rezeki, masing-masing ada rezeki yang Allah beri, ya, berbagai bentuk rezekinya, ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang kaya dan sebagainya, ya, maka hendaklah kita redha. Jadi seandainya kita menerima dengan sifat tidak redha dengan pemberiannya, dengan penuh rasa tamak atau rasa tak puas hati, rasa tak cukup, dengan dengki pada orang lain dan sebagainya, maka Allah tidak akan memberkati dan boleh jadi menyempitkan lagi rezekinya. Jadi kalau tak redha, maka Allah akan tak berkat, Allah tak akan berkati dan menyempitkan lagi rezeki. Sebab itu kita sebagai mukmin, Muslim, hendaklah kita meredai apa saja yang Allah beri pada kita. Kita wajib meyakini bahawa Allah ialah pemberi rezeki kepada seluruh makhluk.
Dia jualah yang berkuasa meluaskannya dan menyempitkannya. Maka jangan kita bersifat tamak dan sombong. Jangan kita tak dapat banyak kita tamak, yang banyak pula kita jadi sombong. Yang kaya jangan sombong, yang kaya hendaklah bantu pada golongan miskin, ya. Sebab itu Allah wajibkan pada kita zakat. Jadi kalau kita hayati hadis ini, maka tidak ada orang yang dengki pada orang, kan? Orang yang sihir orang yang sakit hati, macam-macam lah fitnah dan sebagainya. Kerana semuanya ini adalah pemberian Allah. Dan tidak ada orang yang nak ambil rezeki orang dengan cara yang tidak halal, dengan rasuah dan sebagainya. Kerana itu bukan cara yang dibenarkan oleh Islam. Baik sahabat semua, kita tengok pada hadis 24 pula. Hadis 23 ya, keberkatan seorang hadis iaitu keberkatan salam. Salam. Baik. An Anas bin Malik qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bunayya idza dakhalta ala ahlika fasallim yakunu barakatan alaika wa ala ahli baitik. Artinya daripada Anas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda padaku, wahai anakku, jika kamu memasuki rumah keluargamu, maka berikanlah salam kepada mereka. Salam itu akan menjadi keberkatan padamu serta kepada ahli keluargamu. Hadis riwayat At-Tirmizi, hadis hasan sahih. Ya, hadis ini adalah hadis daripada hadis hasan gharib. Jadi riwayat At-Tirmizi. Jadi ajar kita apabila nak masuk rumah, Nabi pesan nak memasuki rumah keluarga kita, maka berikanlah salam. Dan Nabi SAW sebut salam itu akan menjadi keberkatan padamu serta kepada ahli keluargamu. Begitu juga kita nak masuk rumah orang lain, memang kena beri salam. Begitu juga apatah lagi kita nak masuk rumah kita sendiri, keluarga kita, hendaklah salam. Jadi ucapan salam ini adalah satu doa untuk kesejahteraan dan dapat mengukuhkan hubungan silaturahim sesama keluarga dan seluruh umat Islam. Oleh itu kita hendaklah sebarkan salam kerana dia adalah ucapan penghuni syurga dan mengandungi pengertian agar kita saling berdoa memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya menganugerahkan kesejahteraan, kerahmatan dan keberkatan pada kita semua. Jadi sahabat-sahabat semua, setiap kali ahli rumah dan kita semua nak masuk rumah, hendaklah beri salam pada ahli keluarga. Kerana Nabi telah janjikan kepada kita bahawa Allah akan memberi keberkatan dari salam itu. Kerana ia adalah suatu doa kesejahteraan kepada penghuni rumah tersebut. Jadi sama-sama kita hayati ucapan salam ini ketika nak masuk rumah. Ya, nak masuk rumah kita atau rumah orang lain, dan juga salam di mana bila kita berjumpa siapa saja sesama muslim, perempuan dengan perempuan, salamnya ucapan salam walaupun kita tak kenal. Jadi lelaki dengan lelaki, ya, kecuali dengan mahram kita. Baik, seterusnya ialah kita ambil satu lagi, keberkatan hujan. An Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ma anzalallahu minas sama'i min barakah illa asbaha fariqun minan nas biha kafirin yunazzilullahu al-ghaitha fayaquluna al-kawkabu kaza wa kaza. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah Allah turunkan dari langit sebahagian keberkatan hujan, melainkan segolongan manusia akan menjadi kafir dengan sebabnya. Iaitu apabila Allah menurunkan hujan, maka mereka berkata bintang ini menyebabkan hujan. Hadis riwayat Muslim. Maknanya keberkatan hujan adalah merupakan rahmat Allah kepada semua makhluk di atas muka bumi ini. Hujan juga disebut sebagai air yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah surah Qaf ayat 9, wa nazzalna minas samaa'i ma'am mubarakah
Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Dan kami juga telah menurunkan dari langit air yang berkati, iaitu hujan yang banyak faedahnya. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu pokok-pokok tanaman, buah-buahan dan biji-bijian yang dituai. Jadi Allah sebutkan Allah turunkan hujan dari langit mubarakan, iaitu dengan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada hujan inilah pokok tumbuh, rumput tumbuh untuk makanan haiwan, dan juga pokok tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, padi, gandum dan sebagainya tumbuh untuk tatapan manusia. Oleh itu kita nampak bahawa pada air hujan ini ada barakah. Ya, oleh itu hendaklah sepatutnya kita tadah air hujan tu untuk kegunaan kita, kan. Tidaklah dibiarkan membazir saja dia turun di rumah kita. Sepatutnya kita tadah guna untuk berbagai kegunaan, kan. Air hujan ni adalah air hujan, air yang ada keberkatan. Dan dilarang dalam hadis ini boleh jadi syirik apabila seperti zaman jahiliah dahulu, apabila kita kata turunnya hujan ni sebab bintang tu. Kita nampak bintang tu sebablah hujan. Kerana bintang ni keluar maka hujan. Bintang apa-apa tak tahulah. Itu zaman jahiliah. Yang menyebabkan hujan tu sebab bintang. Sebenarnya yang menurunkan hujan ialah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana hujan. Bukan kerana bintang tu. Ya. Dijauhilah daripada melihat adanya unsur-unsur khurafat, kan, dalam masyarakat kita ni, ya. Jadi ada kata bunyi apa tu, minta hujan, tidak. Katak ada kata tu katak bunyi tu minta hujan. Tidak, sebenarnya tu katak tu adalah bunyi katak. Itu tidak ada kaitan dengan hujan, ya. Cuma bila hujan pun dia berbunyilah. Itu ada sebab dia, kan. Jadi itulah dia 3 perkara keberkatan yang disampaikan pada kali ini dalam siri ke-6 ini, iaitu pertama tadi kita lihat keberkatan beri salam, keberkatan daripada rezeki yang kita redha dengan rezeki yang Allah beri, dan keberkatan daripada hujan. InsyaAllah kita akan jumpa pada siri episod yang ke-7 nanti, iaitu keberkatan bersama orang tua. InsyaAllah. Jadi itulah sahaja. Segala yang baik itu dari Allah, yang lemah adalah daripada ustazah sendiri. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahil alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.